الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الفاتحة إلى صاحب الكتاب بتقريب الإخوة في تعلم العقائد الإمام الشيخ عبد القادر وأنا الفطن بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullah ta'ala, berjaman kata ada ilmu padanya ta'ala itu ialah kita fikir. Jadi kita minggu ni kita sambung pada perbincangan minggu lepas. Minggu lepas kita membincangkan ilmu, salah satu daripada sifat ma'ani Allah yang 7. Jadi kita dah bincang secara panjang lebar perbahasan ilmu dan ta'alluq bagi ilmu. Pada ilmu dia ada ta'alluq inkishaf. Dengan ilmu inkishaf itu adalah nyata bagi Allah. Allah mengetahui pada setiap apa segala perkara sekalipun. Yang mana dengan ilmu tadilah Allah Ta'ala mengetahuikan pada sekalian mungkinat. Semua asalkan perkara tadi ni ada. Sama ada daripada mungkinat, sama ada daripada perkara yang wajibat, daripada zat dan sifat Allah, daripada perkara yang mustahil pun Allah mengetahui, dan daripada perkara yang harus. Minggu lepas kita bincang banyak lebar lah. Cuma saya nak ingat balik je. Nah, renew balik. Jadi minggu ni kita nak bincang dalil daripada dalil aqliyah, bagaimana Syekh Abdul Qadir Wanga dia dalam kitab dia ajak kita cara bagaimana kita nak buat istidlal, kita nak carikan dalil sebagai hujah bagi kita daripada sifat-sifat sifat-sifatullah yang 20 tu. Sebab setiap daripada satu-satu sifat, maka tak lepas daripada mukallaf dia kena ada dalil tersendiri. Jadi nak ada dalil, Syekh Abdul Qadir Wanga dia ajak kita cara bagaimana nak buat dalil itu. Jadi kita lah yang akan fikir, cuma dia tunda kita. Dia buka jalan kat kita fikir tengok. Kita nak buat macam mana. Jadi bila dah kita tengok kepada ilmu, kita kena ulang balik. Saya nak ulang sampai benda ni kita kata cerak dalam
kepala otak kita. Kita dah bincang habis dah dulu bab sifat wujud. Daripada sifat wujud ni sifat apa? Kategori sifat apa? Sifat nafsiyah. Dah selesai dah. Sifat zat ada. Daripada wujud kita masuk pada membincangkan sifat salbiyah. Sifat apa? Sifat ternafi. Sifat yang tak ada pada Allah. Tapi sifat itu sungguh. Apa dia? 5 sifat. Apa nama? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wahdaniyah. Selesai dah. Sudah. Kemudian kita membincangkan Kemudian kita membincangkan pula berkenaan sifat ma'ani. Ini kita duduk dalam lingkungan sifat ma'ani lah. Yang mana sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu. Ini kita masuk. Hayah, sama, basar, kalam. Makna kita baru selesai, nak selesai 3. Kita ada lagi 4 yang belum kita teroka. Yang mana kalau kita tengok di sini, tu kita tengok dari segi sudut kita kata bilangan. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Di mana kita nak letak semua ni? Pada zat Allah. Duduk di mana? Kalau kita ni, kita nak kejakkan simpulan iman kita pada mana? Pada akidah tauhid kita, pada kalimah syahadah kita. La ilaha illallah. Duduk di situ. Bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Hadis ni kita nak lihat. Apa Tuhan, apa Allah? Tiada Tuhan. Kita belajar. Itu adalah nafi. Isbat illallah. Melainkan Allah. Setakat tu sajakah? Ataupun ada lagi yang perlu kita kaji daripada pengertian tersebut. Itu berarti tiada Tuhan melainkan Allah. Dia nak makna bagi 2 kalimah syahadah. Faham? Untuk mendapatkan makna 2 kalimah syahadah. Pasal apa saya tekan sangat di sini? Sebab kita pun dah nak habis dah ni. Sifat ma'ani. Kita tak mau habis kita, tapi kita tak boleh nak dapat masih duk pening lalat lagi. Pedia ni. Ni pedia. Kita nak bagi, boleh. Bukan saya nak suruh ngapai, tak suruh ngapai. Nak ulang bagi kita mantap, bagi kita ingat. Kita belajar apa ni? Daripada 2019 sampai sekarang kita dah belajar apa? Ada lagi yang pening? Tak tahu yang tahu ngaji tauhid. Ada yang dia kata setakat boleh bilang dah wujud qidam maqam mukhalafah. Tanya, tak tahu. Kita tak mau tu. Tu zaman apa nama? Zaman tak ada internet. Kena zaman lah ni, kita belajar, kita kaji, kita buat research, kemudian kita buat i'tiqad kita. Kita simpulkan iman kita. Dapat satu simpul. Simpul. Yang dikatakan aqaidul iman tu, simpulan iman tu. Yang mana aqaid, yang mana iman. Banyak benda lagi yang kita nak belajar. Bukan nak belajar ilmu ni saja. Jadi kita tengok wujud artinya ada. Saya ulang lagi. Saya akan ulang sampai kita kata, tuan-tuan dan puan-puan kata, jemu lah ustaz.
Kami tahu dah bila Ustaz ulang tu, ingat dah. Sampai teratur baru saya tak mengulang. Wujud artinya ada. Ada, lawan bagi ada apa? Tiada. Mustahil tiada. Yang kita nak i'tiqad yang mana? Ada, tak terima, tiada. Tolak tiada tu. Mustahil tiada tadi tak mau. Kita nak impun ni. Ada, tak terima, tak ada. Nabi taukid bagi kemah. Macam kita kata kat kawan kita lah. Pergi kena bayar pun lah. Kawan kata, insyaAllah. Kemah Kemah ada lagi? Tak lagi. Pergi kenduri dah, jangan tak pergi. Bila dia kata pergi kenduri, jangan tak pergi tu, dia dah simpul kemah. Kawan dia pun kata, insyaAllah. Tadi dia, insyaAllah. Ini kawan dia pun kemah juga. Kita nak impun tu. Ada, tak terima tiada. Tiada tu mustahil. Tak terima mustahil. Tak terima tiada. Nak impun. Ada, tak terima tiada. Dua. Qidam, sedia. Lawan dia apa dia? Hudus, baru. Sedia lawan baru. Sedia, tak terima kan? Tak terima? Mana sedia tak terima sedia. Tak apa. Yang penting berani, tak apa. Silap tu biasa, siapa pun silap. Mana ada orang betul semua. Sedia, tak terima baru. Dah 4 dah. Tapi kita nak ikut istihalah dia tu. Mustahil tu. Ya? Boleh? Tak baru. Tak ada. Tak baru. Boleh nak buat macam tu. Okey. Baqa artinya kekal. Tak binasa. Dah 6 lah. Mukhalafah. Bersalahan Allah Ta'ala. Mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Bersalahan dengan segala yang baru. Tak apa? Tak menyamai. Tak sama. Tak serupa. Tak sebanding. Tak sama, tak serupa, tak sebanding. Dah berapa? 8. Qiyamu binafsih. Ada dengan cara tersendiri. Saya lah. Orang lain mungkin dia kata ada dengan apa? Berdiri Allah dengan sendiri. Kalau saya ni berdiri dengan sendiri itu bagi saya tak tepat lagi. Ada dengan cara tersendiri. Tak apa. Nak impun 10 kan? Tak berhajat. Tak kehendak, tak berhajat. Kita kata tak hajat kepada zat yang menjadikan. Berapa dah? 10. Wahdaniyah. Esa. Wahdaniyah artinya esa. Nak impun apa? Tak berbilang-bilang. Okey. Boleh macam tu. Tak apa dah. Qudrah. Berkuasa. Tak lemah. Alhamdulillah. Iradah. Berkehendak. Tak terpaksa, tak tergagah. Berapa? 12? 14? 16? Ni. Yang ke-17, 18.
ilmu, pengetahuan. Tak jahil, alhamdulillah. Kita dah boleh dapat 18 dah. Tinggal lagi berapa jari nak cukup 40. Dalam aqaidah iman kita, la ilaha illallah, baru kita lepas tuan-tuan. Qad ittafaqu, sebab kita nak bagi lepas kata ulama tu. Qad ittafaqu ala man jahila maknaha. Telah beriktifak oleh sekalian ulama ala man jahila maknaha, atas siapa-siapa yang jahil. Jahil ni apa dia? Tak tahu, tak reti, tak belajar, tak mengaji. Man jahila maknaha, akan makna dua kalimah syahadah. Kita baru dapat satu jadi. Kita takut jadi apa? La hazza fil Islam. Tidak ada habuan kita dalam Islam. Kita tak ada habuan dalam Islam, kita tak dinamakan ahli qiblah. Islam indan nas. Islam kita di sisi manusia. Itu yang kita takut. Kita takut apa? Takut kafirun indallah. Balik sana, di sisi Allah kita tak lepas. Kita kafir. Kalau kita tengok kepada kita nak pegang dengan hadis Nabi, yang Nabi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar tu. Allah, bukan. Astagfirullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Umirtu an uqatilan nas. Diperintah akan aku. Itu hadis tu ada dalam kitab Misbah Munir. Umirtu an uqatilan nas. Umirtu, diperintah. Diperintah dengan makna apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, ai amarana rabbi. Tuhanku memerintah akan aku. Menyuruh akan aku an uqatilan nas. Bahawa aku perangi akan manusia. Mana perang di sini bukannya kita kata apa? Bukannya bermaksud kita kata nak ceritakan bahawasanya kita kata perang tu jumpa bunuh. Tu zaman Rasul, zaman kita ni apa dia? Zaman kita ni kita kena makna dia Nabi nak tegakkan kepada kita bahawasanya tak faham akan makna dua kalimah syahadah ni. Kafir. Bila kafir, orang yang kafir diperangi. Aduullah, seteru Allah adalah seteru Nabi. Uqatilan nas hatta yashhada, sehingga mereka bersaksi an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Awak nak pakai nak sebut saja apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Ajak burung pun dia reti cakap. Asal lidah dia, so dia cakap. Ajak dia la ilaha illallah. Semua boleh. Nak pergi buat kenduri. Semua pakai baca la ilaha illallah. Tapi tak mana la ilaha illallah pun tak tahu. Dia bulan paket ke? Luruh ke? Dia pun tahu mana? La ilaha illallah tu. Di mulut saja ke? Dia kena mutabakah sampai kepada hati. Tak mana nak letak la ilaha illallah tadi? Pakai nak ikut longgeng lenggok kepala aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambil burung 100 ekor buat tu, tak apa. Tajuk, la ilaha illallah. Yang tu cakap. Orang yang kita kata daripada kafir ni masuk Islam tak apa. Ucap dulu, baru kita ajak. Ni kita Islam bakar ni.
ibadat nak kira macam mana? Kalau tak lepas kita dengan kalimah syahadah. Cuba tengok dalam kitab Aqidatul Najim. Dia cerita panjang lebar berkenaan dengan orang yang tak belajar, tak faham akan makna kalimah syahadah itu. InsyaAllah nanti habis kitab ni, kita baca Aqidatul Najim. Bagi kita nampak perbahasan luas dia berkenaan dengan kalimah La ilaha illallah tu. Tu yang kita kata arwah Tuan Guru Haji Saleh. Dia cukup perang sungguh bab tauhid ni. Dia letih macam mana pun dia akan mengajar bab tauhid. Takut apa? Takut bila kita tak faham tauhid, kita jadi haiwan. Nampak saja atas rupa manusia. Kalau jumpa kepada awliya illahi salihin, dia akan doa kat kita, ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba-Mu yang sejati. Kita dah akan setan. Kenapa dia minta suruh kita jadi hamba yang sejati? Sebab kita ni bukan hamba dia. Dia kata, aku tengok hang tu macam kera. Tak terkejut kita. Ni kita pakai serban, pakai jubah orang macam kera. Apa yang dia nampak kat kita? Tu dia nampak, dia abang tu. Dia tak cerita lain lagi. Dia kata, tu yang aku berdoa, minta bagi hang jadi hamba yang sejati. Jadi hamba Allah, jadi manusia. Jangan jadi haiwan. Allahu Rabbi. Jadi bila kita nak jadi hamba yang sejati, manusia, kita nak jadi manusia yang beriman, hamba Allah, maka kita mau tak mau pun kita kena paksa diri untuk belajar sifat 20. Kenal, faham, reti, tak ada masalah. Jadi setelah daripada kita faham, pada kita kata perbahasan ilmu, ilmu iaitu artinya pengetahuan. Dengan pengetahuan Allah Ta'ala mengetahui akan setiap daripada mungkinat. Mungkin. Ada. Jadi pecaman kata ada ilmu padanya. Ini jalan kita nak berfikir bagaimana kita nak jadikan istidlal. Kita nak jadikan dalil kepada dalil aqliyah. Setiap daripada individu ni kena ada untuk melepaskan tuntutan fardu ain bagi kita. Ni Syekh Abdul Qadir Wanga dia ajar. Pecaman kata ada ilmu padanya pada Allah Ta'ala itu. Kita nak tahu kata bagaimana, macam mana yang kata ada ilmu pada Allah. Kita tak pernah nampak. Ialah kita fikir. Kena fikir, kata Syekh Abdul Qadir Wanga. Kena fikir. Tak fikir, tak akan dapat menyelesaikan masalah kita. Tak lepas tuntutan fardu atas kita. Kita fikir macam mana? Ini jalan cara dia. Kalau tak ada ilmu, kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat ilmu, tu kalau tak ada ilmu tu, apa dia? Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan ilmu, dengan pengetahuan, kalau Allah Ta'ala ni tak ada sifat pengetahuan bagi dia,
Siapa yang nak main duduk? Tentu jahil. Dia akan ada jahil. Sebab ilmu lawan dia jahil. Kita duk panggil jahil. Jahil tu apa dah? Jahil tu bahasa Arab. Ilmu lawan dia jahil. Bahasa Arab kata jahil. Tangan jahil. Apa dia jahil? Tak ada ilmu. Apa dia tak ada ilmu? Tak ada ilmu tu kita nak faham dia apa? Kita kata tak ada ilmu. Bahasa Melayu kata apa? Bodoh. Cuma kita tak kata. Bodoh. Bodoh dia mau. Tak ada ilmu tu. Elok lah sikit. Ataupun lain pada bodoh apa dia? Tak kerti. Kalau lain pada tak kerti apa dia? Tak pandai. Tak pandai. Ataupun tak boleh pakai. Apa makna apa? Kalau Allah Ta'ala tak ada ilmu, automatiknya akan ada sifat mustahil pada dia. Apa dia sifat dia? Tak kerti ada kat dia. Tak pandai ada kat dia. Bodoh ada kat dia. Semua ada kat dia yang apa nama yang lawan bagi ilmu. Dengan kita kata lain, jahil dia. Tak hati nak atuk. Tak hati nak urus. Pasal tak ada ilmu. Jadi kalau kata Allah tak hati nak urus, bila kita fikir, kalau kata Allah tak ada ilmu, mestilah dia ni tak hati urus. Jadi Abu Jahil ikut kita lambat pekak. Dia tak hati nak urus. Kalau dia tak hati nak urus, nak jadi macam mana? Masa-masa nak jadi macam mana? Tunggal langgang. Tunggu kata. Anu dia jadi ikut ni, anu jadi ikut ni, jadi ikut ni. Dia tak boleh nak atur. Sedangkan Allah Ta'ala kata, aku mentarbirkan. Yudabbirullah. Mentarbir oleh Allah. Dalam penguasaan Allah. Dalam tarbir dan rintahan Allah. Allah tarbir. Apa tarbir? Allah yang atur. Apa atur? Allah yang urus. Dia urus pak. Daripada apa segala perkara sekalipun, semua dalam urusan Allah. Yang mana urusan Allah kita boleh tahu tak? Allah nak urus macam mana? Tak tahu. Jadi urusan Allah tadi ni, Allah mengetahui bagaimana cara dia nak menguruskan. Kemudian iradah menghendaki bagaimana urusan tadi ni. Kemudian qudrah meluluskan akan urusan tabiat tadi. Sekian masalah. Jadi kalau tak ada ilmu, tentu jahil, tentu tak reti, tentu Tuhan tu tak reti urus, tentu Tuhan ni bodoh. Bodoh tak diterima lah. Alam tak ada kalau Tuhan tu jahil. Kita ni tak ada. Maka bila dah kita faham, kita kata tu tak boleh terima pada penampakan, pada suluhan hati kita, pada kita penampakan akal kita kata Tuhan tu jahil, tak boleh nak terima. Akal waras dipikir tak boleh nak terima. Dulu kita mengaji bab hukum akal. Akal yang waras dia tak boleh terima kalau kata Tuhan ni
taati urus. Tuhan ni taati atok. Ada taati atok nak jadi Tuhan macam mana? Sebab nanti kita belajar dalam bab kita kata apa? Istighna dan iftiqar, nanti dia akan cerita. Pada muka surat 28-29. Dia akan cerita dalam bab istighna iftiqar. Jadi kalau Tuhan tak erti urus, jadilah mustahil. Sedangkan kita faham kata Allah Ta'ala mengetahui. Dengan sifat pengetahuan, Allah Ta'ala mengetahui akan segala apa perkara sekalipun. Bila dia tahu, dia boleh kerti urus tak? Kerti, kita cakap. Bahasa kita ni, bila dah kita kerti, kita pandai, kita tahu satu benda tadi ni, senang kita urus. Cuba kita kata kita tak kerti bab, kita kata pengurusan. Bagi bab pengurusan, kita kerti bab apa? Kita kerti bab kita kata menyangkui. Tapi bagi bab pengurusan pejabat lah kita kata. Asal nak jadi macam mana? Lingkup. Dia nak tahu dia tak kerti. Itu kita baru. Bab agama. Kalau kita bagi kepada orang yang tak erti urus bab agama, agama nak jadi macam mana? Agama akan jadi dalam kita. Ikut dan. Itu yang Nabi kata, bila tanda-tanda kiamat akan berlaku bila urusan agama diserahkan kepada orang yang bukan ahli dia. Akan nantilah saat berlakunya kiamat. Urusan agama ditarbir oleh orang yang bukan ahli agama. Hancur. Itu kita baru. Kalau Tuhan, dia tak erti nak atur, dia tak erti, dia tak ada ilmu. Macam apa nama cik dia kata tadi, hancur alam ni. Jadi tak boleh terima sama sekali kata Tuhan alam yang hancur. Ni kita ada ni, nak buat binatang apa? Maka tak menentu ia dan tak mengada. Kalau bila dah jahil, maka tak menentu. Dia tak boleh nak menentu dengan iradahnya. Dia tak boleh. Iradah yang akan menentukan bagian-bagian. Sebab pada iradah ada apa? Ada suluhi qadim, ada tanjizi qadim. Kita bincang banyak dah tu. Lagi, bila ada kita kata tak jahil, bila Tuhan tu jahil, maka tak menentu, dia tak boleh nak tentu dengan iradah. Dan tak mengada, tak boleh nak mengada dengan kudrah. Kudrah tak boleh nak meluluskan. Pasal apa? Sebab dia tak kerti. Dia nak buat macam mana? Kita pun, bagi kat kita. So kita tukar. Kita bukan ada ilmu tukar pun. Jadi macam tikus tengok besi, nak buat apa dah. Cuba bagi kat orang ahli dia. Senang dia nak buat. Dia boleh tahu kayu tu dia nak buat macam mana. Rumah tu nak buat macam mana. Bagi kat kita. Tolong buat asal rumah dia. Kita boleh tengok lah. Nak cantum macam mana. Dia bagi bata, bagi semen, bagi batu, bagi pasir, kita buat. Kita kena cari ahli dah. Tu kita baru. Nak mengada, nak buat tak boleh. Sebab kita tak ada pengetahuan. Tapi kalau kita ada pengetahuan, kayu bagi kat kita kata tak hati. Cuba kayu tu bagi kat Abang Hamzah. Dia tahu nak buat apa. Bagi kat dia.
Senang dia kata. Nak apa? Ustaz nak apa? Nak rehat? Nak meja? Nak kursi? Cuba bagi kat Cik Din. Cik Din kata, boleh tinggal lah. Dia kerti. Tapi kalau bagi Audi kat Cik Din, dia boleh tak nak urus? Dia akan urus. Jangan duk burung dia. Macam tu kita pun. Kalau kita bukan guru besar, saya duk ajaklah guru besar cara nak atur sekolah. Guru besar dia tahu. Ni kita ibu bapa main nak ajak guru besar. Cikgu buat macam ni. Jaga berapa orang di rumah? 5 orang. Aku jaga 300 orang. Guru besar kata. Aku tahu setiap murid-murid aku ni. Macam tu. Tu ilmu baru. Allah mengetahui habis keseluruhan. Itu cara kita nak fikir. Jadi, bila dah kita kata, kalau Allah jahil tadi, dia tak akan menentu dengan iradah dan dia tak akan mengada dengan kudrah, ia akan mungkin tadi, maka buhu tak boleh terima. Tak boleh terima kata Allah Ta'ala itu jahil. Sebab bila jahil, dia akan bawa kepada dia tak boleh nak menentukan dengan iradah. Dia tak boleh nak mengadakan dengan kudrahnya. Perkara yang macam ni dinamakan bohong. Ini jalan kita nak fikir. Bohong ni apa dia? Mustahil. Maka bohong, yakni maka mustahil. Bohong tu mustahil. Bila mustahil, apa dia mustahil? Tak terima. Tak terima pada akal mengatakan Allah Ta'ala itu jahil. Sebab kalau dia jahil, macam mana dia nak atur tarbiyatkan alamnya? Tak boleh terima sama sekali. Dia dijawab, kalau begitu. Bila dah kita tak boleh nak terima, akal kita tak boleh nak terima dengan logik kata Tuhan tu, apa nama jahil? Kalau begitu, kejaklah. Kejaklah yang ni kuatlah pada pegangan i'tiqad kita. Kejaklah tulis. Yang ni kejaklah pada pegangan i'tiqad. Kata ada ilmu padanya pada Ta'ala. Adanya ilmu pada Allah. Ada ilmu dan tak jahil. Ada ilmu tak jahil. Dah berapa dah? Kita dapat 18. Maka di sini kata Syekh Abdul Qadir Warah, di sini di mana? Yakni pada perbahasan sifat ilmu tu. Ada sedikit kurang bawakan orang awam, bawakan yakni pahaman. Cara kefahaman orang awam ni dia umat. Umat cara fahaman orang awam ni zaman dia tu. Di negeri Fatani. Dia kata, masa tu dia kata, maka di sini, pada perbahasan sifat ilmu ni, dia kata, ada sedikit, dia nak bagi teguran dah sedikit kepada orang awam ni. Kurang bawakan, ini kurang kefahaman. Bukan macam orang awam faham, dia kena macam ni. Orang awam faham macam mana? Bawakan orang awam kita, iaitu bila dia sudah kerja perkara maksiat, dia sudah buat maksiat. Dulu ni apa dah? Belaga ayam, main pakau. Itu cerita dulu lah. Lepas tu dia orang tangkap, kan? Bila orang atuk benar tangkap, bawa lah mai ke pengadilan, bawa kat Tok Imam. Jadi orang berkata lah, ni kawan ni duk main sabun ayam, kawan ni duk main dong pakau, duk main judi, tikam ekor. Jadi rasa malu lah, kan? Iaitu bila dia sudah kerjakan perkara yang maksiat. Nampak benar tadi ni lah. Apa dia yang dikatakan maksiat? Maksiat ni apa dia?
iaitu keluar daripada ketaatan. Itu maksud maksiat. Asi, asa ya'si. Asi, maksiatun. Apa maksud maksiatun? Khurujun 'ani ta'atillah. Keluar daripada taat kepada Allah. Itu maksudnya. Apa dia kalau bahasa Melayu kita? Derhaka. Jadi Tuhan tak bagi buat perkara yang ditegah oleh Allah. Dulu ni bertemu nasib lah. Kita kata apa? Pi dalam hutan cari busuk. Lepas tu nak menurun 6 ekor. Macam tu lah orang awam dulu. Lepas tu buat apa dah lagi? Buat apa nama, menari dengan bapuk. Orang banyak buat tu. Rozan Bati ke? Rozan Bati. Zaman lah dia tak ada lah tu. Dia ada handset lah. Dia buat maksiat seorang-seorang. Zaman dulu dia buat ramai-ramai. Di Indonesia ada lagi. Setengah-setengah tempat tu. Digencok dengan darai, dengan pondan. Sebab itu aja yang ada. Jadi dia terdedah dengan itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Umar dia tengok zaman tu, dia kata, teruk tadi masyarakat tu. Jadi tangkap. Bila tangkap tak pergi Jumaat, tak pergi masjid apa semua, tangkap lah. Soal sesat, siapa ni? Tak pergi. Soal sesat, duk menurun 6 ekor. Dia tengok apa semua, dia nampak. Dia tengok tiang dia kata tu, nampak tu. Dia tengok. Sebab dia lebih nurun atap. Dia sabung ayam. Ikut dah. Sebab itu yang ada, yang dihidangkan pada dia zaman dulu. Jadi, bila dia sudah kerja perkara yang maksiat, maka dia kata, dia pun cakap lah. Ada orang tangkap dia apa semua, malu lah ni. Kalau aku tak royak ni, tak cakap. Kalau aku tak cakap pun, dia kata, Tuhan tahu juga. Tuhan tahu katik. Tuhan tahu juga. Tak payah sembunyi sebab Tuhan ni ada sifat anu. Orang dulu dia mengaji. Anu mutawid. Tapi tang buat itu asing. Tang mengaji tak dengar. Tanya Tok Mulu. Tang buat asing. Ngaji tak tinggal, mayang tak tinggal. Nak pergi 3 ekor, sat-sat nak mayang syau tu. Itu perangai orang dulu. Orang lain tak ada. Tinggal mayang jagu. Dia nak pergi, kita sabung ayam. Dia kata sat, mayang Jumaat lah. Lagi lepas Jumaat kita pergi sabung ayam. Jadi, dia pun dia kata, kalau tak royak pun Tuhan tahu. Tuhan tahu katik. Tak cerita pun Tuhan tahu. Maka selalu ia royak kepada yang lain. Dia pun cakap, ceritalah. Jadi satu senda gurau pula pergi kat kawan dia, dia kata aku malam kena tangkap. Ceritalah. Buat maksiat ni apa semua. Jadi hak tu tak kena, kata Syekh Abdul Qadir Umar. Dia kata sebab dalam bab taubat ni, dalam bab buat maksiat ni, jangan kita dedah cerita ke orang. Setakat kita senang minta ampun kepada Allah. An-nadamu taubatun, menyesal itu taubat. Minta keampunan Allah. Jangan duk pergi cerita kawan-kawan, aku ni buat ni. Tak elok. Walaupun Tuhan tu tahu betul. Jangan bagi manusia tahu. Sebab firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu. Siapa
daripada laki-laki maupun perempuan. Ini surah An-Nisa ayat 110. Ya'mal, beramal atau mengerjakan, melakukan su'an, akan perkara-perkara yang yang keji. Siapa-siapa yang mengerjakan perkara yang keji, yang teruk, yang tak elok, au yazlim nafsahu, ataupun dia menzalimi akan diri dia. Apa dia? Menzalimi diri dia. Dia buat satu perbuatan dosa, yang mana dia dosa dengan Allah. Jangan cerita orang. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Istighfara yastaghfiru istighfaran, ay atlubu minallahi maghfiratan. Aku minta akan keampunan Allah. Kemudian bila dia buat benda-benda yang tadi ni, ma ya'man su'an au yazlim nafsahu, Allah Ta'ala kata thumma yastaghfirullah yajidullahu ghafurur rahimah. Nescaya Allah Ta'ala kata, pasti akan aku ampuni, ghafuran, mengampuni, rahimah, dengan kasih sayang. Jangan cerita. Maksiat kita buat, kita dengan Tuhan. Cerita ke orang, dia nak jadi kot lena. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin, kita pun tak baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin, kita semua dah baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana yakhtimu ditutupkan, dipemeterikan. Yakhtimu ala afwahihim, atas famun, afwahihim, mulut-mulut mereka itu tutup, kunci. Tak boleh diizinkan mulut itu bercakap. Wa tukallimu aydihim, yang hanya bercakap adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Yadun, aydihim, tangan-tangan mereka. Yadun itu tangan. Aydihim, tangan-tangan mereka itu yang bercakap. Wa tashhadu, dan bila tangan bercakap, maka disaksikan wa tashhadu arjulihim, disaksikan oleh kaki pula. Betul tak nampak? Tidak ambil sini, tidak ambil sini. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu kerjakan. Kasabah yaksibun, apa yang aku buat. Jangan ada cerita ke orang. Kita dengan Tuhan. Taubat kepada Allah, minta Tuhan, ya Allah, aku silap ya Allah, aku berdosa ya Allah. Tu Syekh Abdul Qadir Wanga dia nak perbetul di situ lah. Maka perkataan Tuhan tahu itu, tahu yakni tahu dengan sifat ilmu itu, betul tak salah. Betul ya, dia kata tu. Kalau aku tak royak ke orang pun, Tuhan tetap tahu hak tu betul. Tiqat tu betul, tak salah. Tetapi diri royak kepada yang lain tu tak bagus, tak molek, tak cantik. Cerita ke orang tu yang tak cantik, tak bagus. Pasal apa? Tak bagus, tak elok, tak molek. Pasal apa? Kerana membawa kepada payah untuk Tuhan ampun dosa dia. Sebab orang lain dah tahu dah. Mulut orang bukan senang nak tutup. Ampun akan dosa dia. Pasal apa? Kerana maksiat dia dengan Tuhan, itu urusan dia dengan Allah. Jangan diketahui pada umum. Jangan cerita. Wallahu a'lam wa a'lam.
Nanti insyaAllah minggu depan kita bincang berkenaan dengan sifat hayah. Hayah ni sifat yang tak ada ta'alluq. Dia berbeza dengan sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. 6 ada ta'alluq. Hayah tak ada ta'alluq. 7. Yang mana sifat ni nanti kita akan bincang secara panjang lebar. Bila dah kita sampai kepada kalam, kita akan himpun daripada qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Kita tengok dia nak jadi kok mana. Wallahu a'lam wa a'lam. InsyaAllah nanti kita akan bincang. Dia akan masuk